Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kali ini wasiat, al-wasiyah. InsyaAllah. Al-wasiyah. Ta'riful wasiyah. Lughatan al-waslu wal-isal. Dari segi bahasa, wasiat ini adalah sampai, sambung atau menyampaikan, menyambungkan. Syar'an, tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal mauti. Iaitu memberi, mendermakan dengan sesuatu hak yang disandarkan kepada selepas kematian, iaitu memberi tabarruk, bagi secara percuma sesuatu hak dan disandarkan dia kepada selepas kematian. Kerana kalau bagi tabarruk itu, bagi derma itu semasa hidup, tak dipanggil wasiat. Dia wasiat ni adalah bila dia terlaksana selepas daripada kematian. Kalau bagi masa hidup, kita rujuk tajuk hibah, atau pemberian. Mungkin sedekah, mungkin hadiah. طيب الدليل على مشروعية الوصية من الكتاب قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بعد وصية يوصي بها أو دين. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Surah ini sebenarnya adalah panjang, lebih pada hampir 2/3 muka surat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, iaitu ayat yang ke 12 sebenarnya ke-12 yang ke-11 ni surah An-Nisa yang ke-12 ini sebenarnya menceritakan tentang faraid, tentang pembahagian harta faraid, harta pusaka. Maka Allah Ta'ala sebutlah tentang pembagian tu, ada yang 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/6. Cuma semua pembagian tersebut Allah Ta'ala letakkan di hujungnya itu, di hujung ayat walakum nisfu ma taraka tadi itu dengan mim ba'di wasiyati yusi biha au dain. Semuanya itu adalah bila setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Kalau ikut kat situ, mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar. Wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Jadi kita syahid dalam kitab ni adalah ada perkataan wasiat dekat sini. Maksudnya semua pembagian harta pusaka itu, dibahagikan harta pusaka itu selepas ditunaikan wasiat dan juga selepas lunaskan hutang si mati, barulah dibahagikan dengan 1/2, 1/4 dan sebagainya. Jadi ayat surah An-Nisa itu, ayat yang ke-12 sebenarnya adalah menjadi sandaran dalil kepada pensyariatan wasiat. Baik, dari sunnah pula, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Rawahul Bukhari. Maksudnya tidaklah berhak, tak wajar seorang muslim itu kalau dia ada sesuatu yang dia nak berwasiat padanya, tak wajar untuk seorang muslim itu tidur 2 malam kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. Maknanya kalau dia ada benda yang seorang muslim tu, Nabi kata kalau dia ada rasa sesuatu yang dia nak wasiatkan, maka tak boleh, tak wajar untuk dia tidur lebih daripada 2 malam berturut-turut, tetapi hendaklah dalam keadaan wasiat itu ditulis. Kalau ada benda rasa nak wasiat, tulis
wasiat tersebut. Jadi ini menjadi dalil kepada pensyariatan wasiat. Al-ijma' ajmal ulama'u ala masyru'iyatil wasiyah. Para ulama telah bersepakat terhadap pensyariatan wasiat. Apakah hukum wasiat? Hukum al-wasiyati al-wasiyatu mandubatun. Wasiat tu hukumnya adalah sunat. Bukannya wajib. Sebab apa? Sebab kenapa disebut sunat? Sebab sekurang-kurangnya kalaulah tidak disyariatkan wasiat, kemungkinan contohnya ada ahli keluarga, ada kenalan rapat ataupun ada orang yang rapat dengan si mati tapi dia bukan waris. Jadi bila orang tu meninggal, maka orang yang dia sayang, mungkin anak angkat dia yang bukan penerima wasiat contohnya, tak dapat, yang bukan penerima harta pusaka, tak dapat bahagian. Jadi kalau orang tu dia sayang pada anak angkat dia yang bukan penerima penerima harta pusaka, maka boleh dia mewasiatkan. Contohnya kalau dia meninggal nanti, maka dia nak bagi sesuatu kepada anak angkatnya. Sebab kalau dia tak berwasiat, nanti anak angkatnya itu tidak akan dapat apa-apa bahagian pun daripada harta pusakanya. Maka sebab tu dibolehkan, disunatkan untuk seseorang itu berwasiat kepada selain daripada waris. Waris secara umumnya tidak menerima wasiat. Waris menerima harta pusaka. Arkanul wasiyah, rukun-rukun wasiat. Arkanul wasiyati awalan al-musi, thumma al-musa lahu, al-musa bihi as-sirah. Jadi kita tengok dalam tajuk ini dan tajuk sebelumnya, hibah ke, i'arah ke, dia mesti ada 4 ni. Orang yang bagi, orang yang menerima, benda apa yang dia bagi dan apakah sirah lafaz yang digunakan. Dan untuk wasiat al-musi, fa'il dekat sini, man wal musi, man yasduru minhul ijabu bil wasiyati halal hayati. Al-musi ini adalah seseorang yang terbit daripadanya ijab, kata-kata untuk berwasiat dalam keadaan seketika dia masih hidup. Maknanya orang yang bagi wasiat lah. Al-musi ni orang yang bagi wasiat. Sebab orang yang bagi wasiat lah yang yasduru minhul ijab, yang keluar daripada mulutnya kata-kata wasiat tadi. Aku nak bagi wasiat pada siapa, nak bagi harta daripada siapa, ataupun bertulis dan sebagainya. Yang kedua, al-musi, dia bagi kepada siapa? Al-musalahu, yang diwasiatkan untuknya. Man huwal musalahu al-mustafidu minal wasiyati liyantafi'a biha, iaitu orang yang mendapat faedah daripada wasiat supaya dia dapat mengambil manfaat daripada barang yang diwasiatkan tadi. Maknanya pemberi wasiat al-musi, kemudian orang yang menerima wasiat al-musalahu, thalithan al-musa bihi, benda yang diwasiatkan dengannya, iaitu mahallul wasiyah, apa benda yang diwasiatkan tersebut. Jadi tiga-tiga ni tak lengkap kalau tidak ada sirah. Tak ada sirah, iaitu al-ijab wal qabul. Nanti kita akan lihat penjelasannya insya-Allah. Syurutul wasiyah, untuk setiap rukun tadi ada syarat-syarat dia. Syurutul musi, syarat-syarat untuk orang yang memberi wasiat. Ada 5 di sini. Al-bulugh, itu baligh. La tasihul wasiyatu minas sabi, maka tidak sah wasiat daripada kanak-kanak. Yang belum balik, tak sahlah wasiat dia. Thaniyan al-aqlu, la tasihul wasiyatu minal majnuni, taklah al-musi tersebut seorang yang aqil, bukan setakat baligh tapi dia aqil, maka fala tasihul wasiyah, tidak sah wasiat daripada orang gila. Salisan al-ikhtiyar, iaitu dengan pilihan. La tasihhu wasiyatul mukrah, maka tidak sah wasiat daripada orang yang dipaksa, al-mukrah. Rabian al-milku, iaitu pemilikan.
ayakuna malikan lima awsa bihi milkan tamman waqtal mauti. Hendaklah al-musi tadi dia merupakan malikan, pemilik terhadap apa yang dia wasiatkan, dan pemilikan itulah pemilikan yang sempurna. Bukannya pinjam-pinjam. Kalau pinjam ni milik sementara saja. Dia ambil manfaat tapi ainnya milik orang tukang sewa. Tuan punya rumah. Tak boleh. Iaitu bila semasa mati. Masa dia mati itu, harta yang diwasiatkan itu merupakan harta dia sendiri. Okay. Wa akhiran al-hurriyah. Al-hurriyah maknanya merdeka. Fala tasihhu wasiyatun min raqiqin, maka tidak sah wasiat daripada hamba. Sebab apa? Sebab hamba ni tidak memiliki harta sebenarnya. Baik, syurutul musalahu. Kalau tadi syurutul musi, syarat orang yang mewasiatkan. Kali ini pula thaniyan syurutul musalahu, syarat-syarat orang yang diwasiatkan kepadanya. Fal musalahu ada dua. Orang yang diwasiatkan kepada itu ada dua, al-muayyan wa ghairul muayyan. Al-musalahu al-muayyan, al-musalahu ghairul muayyan. Al-muayyan ni maksudnya yang tertentu. Jadi tengok dulu al-musalahul muayyan. Orang penerima wasiat yang tertentu ada lima. Lima syaratnya. Baik, at-ta'yin ayyakuna muayyanan bi dzatihi. Adalah penerima wasiat itu orang yang tertentu, bukannya dah tahu siapa dia. Dengan nama dia, kalau mungkin takut salah orang ke, dengan kad pengenalan ke, mesti orang yang tertentu. Tak boleh disebut secara umum, tak tahu dengan detail siapa. Ahliyatut tamalluk, hendaklah penerima itu orang yang berhak, ada keahlian untuk memiliki. La tasihul wasiyatu limayitin, maka tidak sah wasiat kepada mayat. Dia nak mati, nanti kalau aku mati ni bagi pada mayat jadi memang tidak ada, tak boleh. Ataupun orang yang dah meninggal kan. Maknanya kena pastikanlah orang yang mewasiatkan itu, dia mewasiatkan nanti kepada orang yang lepas dia meninggal tu, orang itu hidup, bukannya meninggal. Al-wujudu ayakuna mawjudan indal wasiyah. Hendaklah orang yang diwasiatkan itu dia ada ketika wasiat tersebut, bukannya yang tak ada. Keempat, al-warithu wa ghairul warith. Maknanya al-musalahu boleh kepada waris dan boleh kepada tidak waris. Jadi yang ini kena teliti sedikit. Sebab apa? Sebab di sana ada hadis Nabi SAW sebut la wasiyata liwarithin. Tidak boleh bagi wasiat kepada waris. Kenapa waris tak boleh terima wasiat? Waris ni siapa? Orang yang rapat kepada si mati, dan dia tak boleh terima wasiat sebab waris sebenarnya dah ada hak yang termaktub dalam Al-Quran, iaitu pembahagian harta faraid. Contohnya macam ayat dalam surah An-Nisa ayat 12 tadi. An-nisfu, ar-rub'u, as-sumun, as-sudus. Semua bahagian-bahagian itu dah ditentukan hanya untuk waris. Maka pada dasarnya waris, penerima harta pusaka tidak boleh menerima wasiat. Secara amnya demikian. Kita lihat dulu. Yustaratu linafadzil wasiyati ayyakuna li ghairi warithin. Disyaratkan untuk terlaksana wasiat itu hendaklah al-musallahu bukan waris. Okey. Wa tajuzu li warithin idza ajazaha sairul warathah. Tetapi harus untuk waris bila seluruh waris yang lain meluluskannya. Contoh, ada seorang isteri, contohnya seorang perempuan meninggal, kemudian dia ada meninggalkan suami dan juga anak-anak, kemudian juga dia ada meninggalkan ibu dan juga bapa. Jadi semua tu ibu
kepada si mati, bapa si mati, suami si mati, anak-anak si mati merupakan waris. Ikut asalnya la wasiyata liwarithin. Tidak boleh bagi wasiat kepada waris. Sebab waris tadi, ingat bapa dia, ibu dia, suami dia dan anaknya, tak kira lelaki atau perempuan, mereka ni merupakan waris. Tetapi boleh terlaksana wasiat tersebut kalaulah semua waris tadi mengharuskannya, membenarkannya. Contoh, si mati tadi, perempuan tadi, dia kata kalau dia mati nanti, dia wasiatkan keretanya itu, katakan dia ada kereta, keretanya itu diberi kepada anak yang bongsu, contohnya. Kemudian dia meninggal. Bila dia meninggal, kereta tadi boleh diperolehi secara wasiat oleh anak bongsu bila bapa si mati, ibunya, suaminya dan anak-anak yang lain ajazaha, membenarkan, melepaskan hak masing-masing. Maka bolehlah si bongsu tadi menerima kereta tadi melalui wasiat. Dan dia juga boleh menerima harta pusaka ikut pembahagian yang sepatutnya lah. Jadi itu penjelasannya. Maknanya satu segi waris tidak boleh menerima wasiat, tetapi dia hanya boleh terima wasiat sekiranya ajazaha sairul warathah, sekiranya diluluskan, dibenarkan oleh semua waris yang lain. Okey, dia nak kena teliti dekat situ. Sebab tu sebut sini al-musalahu al-muayyan, hendaklah sama ada dia berbentuk waris ataupun bukan waris. Tapi kalau bukan waris tidak ada masalah. Dan disyaratkan juga nanti adalah harta yang diwasiatkan itu hendaklah tidak melebihi 1/3. Okey. Baik, yang kelima, alamul maksiyah. Hendaklah penerima tadi itu, bila dia terima wasiat tersebut bukanlah menjurus kepada maksiat, maka la tasihhu likafirin bimushafin wala li ahli harbi bisilahin. Jadi kalau orang nak yang penerima itu contohnya orang kafir, maka tak boleh bagi wasiat kepada orang kafir, bagi dia mushaf. Sebab apa? Sebab orang kafir dia tidak akan dapat manfaat daripada mushaf tersebut dan dibimbangi nanti dia akan mencemari kesucian mushaf. Maka tak boleh untuk orang kafir diwasiatkan kepadanya akan mushaf. Nak wasiat benda lain boleh. Mungkin ada kenalan dia kafir, tetapi kafir itu baik, miskin, maka dia pun wasiat nanti kalau dia meninggal, motor tu bagilah kat kafir tersebut. Maka dia akan gunakan motor itu dengan sebaiknya. Ataupun tak boleh juga li ahlil harbi bislahin, tak boleh juga mewasiatkan kepada kafir harbi ataupun musuh Islam dengan senjata. Maknanya dia nak serahkan, wasiatkan senjata, senapang ke pedang kepada ahlil harbi, kepada orang yang merupakan musuh pada Islam. Sebab apa? Sebab nanti dia bukan setakat buat maksiat, tapi bahkan dia akan memerangi semula orang Islam. Jadi hendaklah 5 syarat ini dipenuhi kepada al-musalahul muayyan, orang yang diwasiatkan untuknya dan orang itu adalah secara tertentu. Baik, ada juga yang kedua, al-musalahu, yang jenis yang kedua, al-musalahu ghairul muayyan, yang diwasiatkan kepadanya dan mereka ni adalah merupakan satu kelompok yang tak tertentu, bukan Ahmad, bukan Muhammad, bukan Leong dan sebagainya. Syarat dia alla takunal jihatu maksiyatan kabina'i kanisatin. Hendaklah bukan kelompok itu, pihak itu yang berbentuk maksiat, diwasiatkan kepadanya nanti dia akan buat maksiat. Contohnya bagi kepada kelompok persatuan ataupun organisasi dan nanti dia akan bina gereja. Sebab ini memang jauh daripada syariat kita. Sedangkan wasiat itu untuk arah kebaikan, tapi yang ini
kepada maksiat yang mencemarkan pengesaan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syurutul musa bihi, ini yang ketiga kan. Yang pertama tadi al-musi, kemudian al-musa lahu, kemudian syurutul musa bihi, al-musa bihi, syarat barang yang diwasiatkan dengannya. Ada tiga. Awalan an-naf'u, yang bermanfaat, an-naqlu, yang boleh pindah, ghairu zaidin anith thuluth tersebut tadi. An-naf'u ay yakuna muntafi'an bihi, hendaklah barang al-musa bihi muntafi'an bihi, benda yang boleh dimanfaatkannya ikut syarak. Jadi walaupun benda tu mahal, tapi kalau dia tak bermanfaat ikut syarak, contohnya sebotol arak yang berharga 2-300, tapi dia bukanlah benda yang manfaat yang muktabar ikut syariat kita. An-naqlu ay yaqbal an-naqlu min syakhsin ila syakhsin. Hendaklah boleh dipindahkan daripada seseorang ke orang yang lain. Mampu untuk, sebab apa? Sebab nanti benda tu nak diserahkan. Kalau benda tu tak boleh diserahkan, macam mana pula nak diwasiatkan benda tersebut. Okey, benda yang boleh dipindahkanlah, an-naqlu. Baik. Salisan ghairu zaidin anis sulus. Yang ini alla aktsara min sulusit tarikah. Hendaklah wasiat itu tidak lebih daripada sepertiga harta peninggalan, harta pusaka. Ini kalau kita nak detail lagi, mungkin kita kena kira lah. Kita buat contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Contohnya ada, katakan perempuan tadi, dia meninggal, maka dia meninggalkan harta dia, dijumlahkan semua, harta dia dinilaikan termasuk semua sekali lah. Sama ada harta yang boleh pindah ke, ataupun aset ataupun wang tunai, semuanya contoh kita kata berjumlah 300,000. Dan dia mewasiatkan, sama ada dia wasiatkan tadi, ingat al-musallahu boleh kepada waris ataupun ghairul waris. Dia mewasiatkan harta dia tak boleh lebih daripada 1/3. Contohnya dia wasiatkan kepada penerima, tak kira penerima tu waris ataupun bukan waris, 100,000. Itu adalah had maksimah. Tak boleh 110,000. Tak boleh lebih daripada 1/3 daripada peninggalan dia. Tapi kalau setakat kalau harta dia 300,000, dia wasiatkan kereta tadi kan, kereta tu mungkin harga 30,000, tak apa, tak ada masalah. Kalau dia wasiatkan kepada waris dia, boleh dengan syarat waris-waris yang lain membenarkan. Jadi untuk bab wasiat ni kena ingat sulus, 1/3 daripada harta peninggalan. Yang keempat, as-sirah. Ingat arkanul wasiyah arba'atun, al-musi, al-musalahu, al-musa bihi, as-sirah. Syurutus sirah al-ijab, fayushtaratu fihi ma yadullu ala tamliki ba'dal mauti, imma an yakuna sarihan aw kinayatan ma'an niyah. Al-ijab, hendaklah disyaratkan pada ijab. Siapa yang ijab ni? Al-musi tadi kan, yang menunjukkan kepada pemilikan selepas mati. Biasa orang akan cakap, nanti kalau aku meninggal nanti, maka kereta tu aku wasiatkan kepada anak bongsu. Jadi itu jelas. Jelas. Sekiranya, tapi sekarang dah mudah, dia tulis saja. Tulis tu lagi mudah. Yang ni kata-kata, aku wasiat aku yang pertama, kalau aku meninggal, kereta itu, kereta yang dia sebuah kereta saja, kereta tu aku wasiatkan kepada anak yang bongsu. Anak bongsu seorang je lah. Aku jelas, jelas, sorihan. Au kinayatan ma'aniyah, ataupun dengan tak jelas. Tak jelas ni kalau tadi dia sebut wasiat kan, tapi ini dia tak sebut wasiat. Nanti kalau kata kalau aku meninggal nanti, yang bongsu tu dapatlah kereta kan. Jadi dapat kereta tu dia tak gunakan perkataan wasiat. Bolehlah dia jalan dengan kereta tu nanti,
Bolehlah dia buat itu yang ini yang kereta tu. Jadi dia tak jelas. Jadi bergantung, kena tanyalah dia balik kan. Eh, ha, Ataupun kena dapat kepastian macam apakah sebenarnya yang disebut dengan lafaz yang tak jelas, yang tak ada perkataan wasiat tadi, wallahu alam. Al-ijab al-qabul. Fala yushtaratu bihi idza kanat al-wasiyatu li ghairi muayyanin lita'adzurihi ay yakuna qabla mautil musi. Adapun qabul, tapi qabul tidak disyaratkan qabul apabila wasiat itu untuk yang ghairi muayyan. Dia tak sebut siapa. Kalau dia sebut siapa tu cerita lain. Sebab apa? Sebab lita'adzurihi. Sebab susah, tak boleh nak ada ijab dan qabul tu sebelum mati al-musi. Tapi sekarang kita ingat, sekarang ni dah mudah kan, dah ada amanah raya berhad, jadi semua tu dah lebih tersusun. Baik. Bayanul masail muta'alliqati bil wasiyah. Ma hukmul wasiyati aktsaru min as-sulus. Apa hukum wasiat lebih daripada sepertiga? La tajuzul wasiyatu aktsaru min as-sulus. Tidak harus wasiat lebih daripada 1/3. Dah sebut tadi, tak boleh. Kalau nak juga lebih 1/3, maka kena dapatkan persetujuan daripada sairul warasah, daripada semua waris. Sanian, ma hukmul wasiyati lil kafir. Apa hukum wasiat kepada orang kafir? Tajuzul wasiyatu lil kafiri az-zimmi dunal kafiri al-harbi. Harus wasiat untuk kafir zimmi, iaitu orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Secara umum demikian. Dan tak boleh kafir harbi, iaitu orang kafir yang memerangi Islam. Sebab apa? Likaunil akhiri aduwal lil islami wal muslimin fayu'tabaru min jihatil ma'siyah. Sebab apa? Sebab yang akhir, yang kafir harbi ni, yang akhir ni yang awal, zimmi ni awal, harbi ni akhir. Liyakunal akhiru aduwal lil islam wal muslimin. Sebab kafir harbi ni mereka adalah musuh kepada agama Islam dan kepada orang-orang Islam, maka dianggap wasiat kepada kafir harbi tadi merupakan kepada pihak yang bermaksiat, yang menentang Islam. Baik. Mulazamatul ihtimami bitakafulil ijtima'i. Kita disyariatkan, digalakkan untuk melazimkan diri, ambil berat dengan saling membantu antara satu sama lain. Antara caranya dengan wasiat tadi. Kena ingat, wasiat untuk orang luar, untuk waris tidak ada wasiat. Al-ihtimamu bimaslahatil mujtama'i wa syu'unihim. Adalah mengambil berat terhadap kemaslahatan masyarakat dan juga hal ehwal mereka. Kalau kita ada duit yang lebih, harta yang lebih, dan ada bahagian untuk waris kita, maka mengapa tidak kita berwasiat untuk masyarakat lain. Dan yang seterusnya adalah melalui wasiat juga kita boleh menjalankan musa'adatul mustad'afina wal muhtajin. Kita boleh membantu orang yang lemah, dan juga orang yang sangat-sangat memerlukan. Ada maklumat tambahan, ada hadis ni, riwayat Bukhari, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya, dia kata apa? Maridtu fa'adanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku sakit, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi aku. Faqultu, siapa yang berkata? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ud'ullaha alla yaruddani ala aqibi. Dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan Nabi pun berkatalah, la'allallaha yarfa'uka wa yanfa'u bika nasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkatkan derajatmu dan juga kamu boleh memberi manfaat kepada manusia. Kemudian Sa'ad kata apa? Uridu an usia, aku nak berwasiat. Wa innama li ibnatun. Sebab aku ni ada seorang anak perempuan, seorang aja anak perempuan. Dan aku kata usi bin nisfi,
soalan-soalan tu kan, boleh tak kalau aku berwasiat separuh daripada hartaku? Yang mana 50%. Qala an-nisfu kathir. Nabi jawab, an-nisfu separuh daripada harta tu banyak. Qultu fas-sulus, kalau 1/3? Nabi jawab as-sulus, 1/3, 1/3 bolehlah. Was-sulusu kathirun aw kabirun. Nabi tambah lagi 1/3 tu pun dah banyak ataupun besar. Maka dibalas dengan fa'awsan nasu bis-sulusi wa jaza dzalika lahum. Maka semua orang boleh mewasiat hartanya untuk orang lain dengan 1/3 saja, tak boleh lebih daripada itu. Jadi ini juga merupakan hadis yang boleh kita gunakan untuk keharusan berwasiat dan juga penjelasan bahawa wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Wallahu a'lam.